Selamat datang saudara-saudari. Ya, minggu ini kita belajar mengenai kerajaan Tuhan. Ya, kita mesti tahu bahawa dalam kerajaan Tuhan ada satu raja. Raja itu bernama Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus menjadi penyelamatan kita bila kita pilih untuk mengaku bahawa dia adalah penyelamat kita. Ya. Kita tidak boleh kenal Allah Bapa sebagai Bapa di syurga, atau kita panggil Allah Bapa kawan baik kita sebelum kita dapat wahyu bahawa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Ya. Bila kita mengaku bahawa Yesus adalah penyelamat kita, apa makna penyelamat ini? Penyelamat adalah seseorang yang mati untuk kita dan rela menebus kita daripada kegelapan. Ya. Yesus mati untuk kita. Yesus selamatkan kita dari kuasa kegelapan. Ya. Ini membawa kita mengetahui bahawa ada kehakiman Tuhan di dunia ini dan di dunia kerajaan Tuhan. Ada kuasa syaitan di dunia ini dan juga di kuasa di samudera. Ada juga nafsu kita sendiri. Ya. Ini tiga yang bercanggah kepada apa yang kita mahu dalam hidup ini. Tetapi Tuhan berkata, bila penyelamatan ini, perhubungan penyelamatan Yesus Kristus ini berada di dalam hidup kita, kita boleh mengalami dan diselamatkan daripada kehakiman Tuhan, kuasa syaitan dan nafsu kita sendiri. Kita tahu bahawa Yesus Kristus adalah raja di syurga. Tetapi dia datang sebagai manusia dan dia menjadi penebusan untuk umat manusia. Ya. Dalam Ibrani, iaitu dalam Ibrani babak 5 ayat 8 dan 9 berkata. Ibrani babak 5 ayat 8 dan 9 berkata, meskipun Yesus anak Allah, dia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Ya. Rancangan Bapa di syurga adalah untuk menghantar anaknya, iaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus rela belajar menjadi taat melalui penderitaan. Oleh itu, sesudah Yesus Kristus menjadi penyelamat yang sempurna, dia menjadi sumber penyelamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, dia mati untuk semua umat manusia. Ya, tetapi kita sebagai manusia mesti memilih untuk menerima penyelamatan ini. Dia sudah curahkan nyawanya. Ya, dia sudah bagi hadiah ini. Tetapi kita mesti menerimanya. Kita pilih untuk menerima hadiah ini daripada dia. Dan Allah pun mengisytiharkan dia sebagai imam agung untuk kita. Ya. Oleh itu, dia menjadi penyelamat yang sempurna.
Dia menjadi sumber penyelamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Bila kita dalam kerajaan Tuhan, maukah kita taat kepada Tuhan? Kita tidak mau memberontak. Kita mau mengikut arahan Tuhan, kan? Ya. Kita juga mahu melihat dalam Ibrani babak 2. Ibrani babak 2 ayat Ibrani babak 2 ayat 10 berkata, memang sudah sepatutnya yang menciptakan dan yang memelihara segala sesuatu menjadikan Yesus penyelamat yang sempurna melalui penderitaan. Dengan demikian, Allah dapat membawa banyak orang ikut menikmati kemuliaan Yesus, kerana Yesus itu pemimpin yang membawa orang kepada penyelamatan. Ya, Yesus itu pemimpin yang membawa orang kepada penyelamatan. Ya. Dan kita juga mahu meneliti 2 Timotius babak 1 ayat 10. 2 Timotius babak 1 ayat 10 berkata, sekarang rahmat, iaitu rahmat Yesus Kristus, telah dinyatakan kepada kita dengan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang kekal melalui berita baik ini. Ya. Bila kita menerima penyelamatan ini, kita tahu bahawa kita sudah ditebus dari kuasa kegelapan, iaitu kuasa syaitan, dan kita masuk dalam kerajaan baru Tuhan. Ya. Besok kita meneliti apa itu kehakiman Tuhan, apa itu kuasa syaitan, dan apa itu nafsu kita sendiri. Ya. Kerana penyelamatan Yesus Kristus boleh menebus kita daripada ketiga-tiga ini. Sekian, terima kasih. Shalom.